Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شاهدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berbahagia lagi dikasihi seluruh kepimpinan, ahli-ahli jawatan kuasa dan pegawai Masjid Qariah Pancu Jaya, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memanjangkan usia kita, masih lagi diberikan peluang dan kesempatan untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab utama kita di atas muka bumi ini, iaitu sebagai hamba Allah yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah, dan yang keduanya sebagai khalifah Allah, iaitu mengatur dan mencatur kehidupan di atas muka bumi ini sesuai dengan syariat yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah pun masuk malam yang ketiga dalam bulan Muharram. Sekejap dan begitu pantas masa berlalu. Namun begitu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketibaan tahun baru 1442 Hijrah yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk kita bersama-sama berada di dalamnya menjadi satu titik tolak untuk kita memperbaiki dan menambahkan amal bakti kita pada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dari segi kuantiti, lebih-lebih lagi dari segi kualiti. Dari segi kuantiti maknanya dari segi bilangan. Kalau selama ini barangkali kita kurang melaksanakan ibadah solat sunat, kurang sangat. Kalau ada pun mungkin solat sunat, qabliyah, ba'diyah, itu sajalah, ya. Jadi sebenarnya dengan tahun baru hijrah ini kita berhijrah ke arah yang lebih baik. Kalau sebelum ini hanya sunat, qabliyah dan ba'diyah, kita tambahkan pula dengan solat sunat yang lain, solat sunat tahajudnya, solat sunat taubatnya, solat sunat hajatnya, solat sunat witir. Barangkali kalau selama ini bila sebut tahajud, kita hanya mampu melaksanakan 2 rakaat saja. 2 rakaat saja, itu pun di hujung-hujung malam. Jadi sebenarnya dengan tahun hijrah ini kita berazam untuk meningkatkan dari segi kuantiti solat malam kita. Tidak sekadar kita melaksanakan solat sunat tahajud, tambahlah dengan solat sunat taubat, 2 rakaat solat tahajud, 2 rakaat solat taubat, 2 rakaat solat hajat.
dan barangkali kita tutup dengan solat sunat witir. Kalau tak dapat 3 rakaat, 1 rakaat pun alhamdulillah. Paling-paling tidak 7 rakaat solat sunat malam ni kita kena pertahankan. Itu baru nama ada peningkatan dan penghijrahan dari segi kuantiti ibadah kita. Kalau sebelum ini kita pukul 5.30 baru sedar, contohlah kan, kalau 5.30 baru sedar, memang jawapannya 2 rakaat sajalah tahajud tu. Lepas tu pergi ke masjid. Jadi kita berazam untuk bangun lebih awal sikit lah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, Tuan Haji Manan yang tidak jemu-jemu sering memperingatkan kita tentang kelebihan solat tahajud. Alhamdulillah, saya dah biasa dah kalau pukul 4 pagi tu akan sampai mesej dia tu. Alhamdulillah, makanya mengingatkan kita untuk sama-sama membangunkan malam. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sebelum ini selesai saja salam, Assalamualaikum warahmatullahi kanan, Assalamualaikum warahmatullahi kiri, kita pun terus cabut. Kan? Duduklah sekejap, sama-sama kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, sama-sama dengan imam, berdoa bersama-sama dengan imam. Itu makna barulah nama ada penghijrahan. Kalau 10 tahun duduk pun itu, begitulah keadaan dia. Sekarang pun macam tu juga keadaannya. Makna tidak ada unsur-unsur penghijrahan dalam ibadah kita, sama ada dari segi kuantiti ataupun dari segi kualiti. Kalau sebelum ini, kalau solat, terutamanya kalau solat seorang diri, ayat selepas surah Fatihah yang paling popular, Inna a'tainakal kautsar dengan kul huwallahu ahad. Wah, kan? Itu paling popular lah. Jadi apa salahnya kita tingkatkan sikit sempat bersempena dengan tahun hijrah ni, kita upgrade sikit lah. Kurang-kurangnya mungkin rakaat pertama kita boleh baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca qul a'udzu birabbil falaq. Panjang sikit kan? Panjanglah sikit, baru nama ada upgrade. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersempena dengan tahun hijrah ini juga sama-samalah kita berazam untuk membetulkan perkara-perkara yang biasa kita buat tetapi tidak berapa berkualiti dan tidak berapa ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita biasakanlah yang betul. Kita betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kalau biasa lepas maghrib kita akan bersembang-sembang kosong dengan kawan-kawan tanpa pengisian. Kita betulkan. Kita biasakan pula lepas maghrib ini, kalau tidak ada kuliah kita bawa-bawalah baca Quran, bawa-bawalah berzikir dan sebagainya. Kalau ada pengajian kita sama-sama dengan pengajian. Itu maksudnya betulkan yang biasa, yang merugikan tu kita biasakan yang betul, yang menguntungkan. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, seperkara lagi yang saya ingin ingatkan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, bahawa dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah dan khalifah Allah ni ada dua hubungan yang kita kena jaga. Ada 2 hubungan yang kita kena jaga, iaitu hablum minallah dan hablum minan nas. 2 hubungan ni kena jaga. Kalau kita tidak menyempurnakan salah satu daripada 2 hubungan ini, atau kedua-duanya kita abaikan, maka kita akan menjadi manusia yang tidak sempurna. Kita tidak akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah makna hubungan kita dengan Allah, makna melalui ibadah-ibadah kita, sama ada yang fardu ataupun yang sunat. Itu hubungan kita dengan Allah. Solat 5 waktunya, wirid zikirnya, baca Qurannya, makna hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala direct. Alhamdulillah kita dah dapat mempertahankan dan melaksanakan hubungan dengan Allah ini. Tapi kita jangan lupa ada satu lagi hubungan yang kita kena sempurnakan, iaitu hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia. Ini yang ramai orang yang kadang-kadang
tidak ambil perhatian. Dia jaga hubungan dengan Allah sungguh-sungguh, tapi hubungan dengan manusia dia tak ambil kisah. Di akhirnya seluruh ibadah dia akan menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima ibadahnya meskipun banyak, kerana kegagalan yang menyempurnakan hubungan sesama manusia. Saya nak sebut satu mafhum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesungguhnya pintu-pintu syurga itu dibuka pada setiap hari Isnin dan Khamis. Pintu-pintu syurga itu dalam seminggu 2 kali buka. Setiap hari Isnin, setiap hari Khamis. Jadi pada hari-hari berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan semua dosa hamba Allah yang memohon keampunan, kecuali mereka yang dalam hatinya ada kebencian terhadap saudaranya disebabkan oleh sesuatu perkara yang mengakibatkan berlakunya persengketaan. Ada konflik antara kita dengan saudara kita. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa jika ada unsur kebencian dalam hati kita sesama saudara se-Islam kita disebabkan oleh perkara-perkara tertentu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menangguhkan dulu keampunan yang kita minta tu. Tangguh dulu sehinggalah mereka berdamai. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi menunjukkan bahawa dalam kehidupan kita ini hablum minallah kita jaga, hablum minan nas pun kita kena jaga. Jangan ada konflik, jangan ada pertikaian, jangan ada dengki-mendengki, jangan ada umpat-umpat sesama saudara se-Islam kita. Ya, jika ada masalah sama-sama kita bincang, sama-sama kita selesaikan dalam suasana kekeluargaan. Insya-Allah ada keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita sambung hadis daripada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang ditulis oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Ya. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zaman ma yubali ar-rajulu min 'aina asaba al-mal min halal aw haram. Mafhumnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman di mana seseorang tidak lagi mempedulikan dari mana dia mendapatkan harta, apakah daripada sumber yang halal atau daripada sumber yang haram. Ma yubalir rajulu min aina asabal mal min halalin aw haramin. Tak peduli sama ada yang halal atau yang haram yang didapat. Berlaku tak agak-agak zaman kita ni? Ini Rasulullah dah sebut lebih daripada 1400 tahun dulu bahawa satu zaman nanti akan berlaku umat dia ni dia akan mengumpul harta, tak kisah daripada mana, tak peduli halal haram, yang penting harta terdapat pada dia sebanyak-banyak yang mungkin yang dikehendaki. Jadi halal dan haram dalam soal harta ini perlu kita ambil perhatian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim ada menyebutkan innal halala bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, bayyin. Wa innal harama bayyin, dan yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurum mustabihat,
Dan di antara kedua-duanya itu ada yang kesamaran ataupun syubhat. La ya'lamunahunna katsirun minan nas. Hal inilah yang paling banyak manusia tak sedar, tak mengetahuinya. Yang antara halal dengan haram. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Tapi antara yang halal dengan yang haram, ini yang tak berapa jelas. Dan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Tirmizi, ada menyebutkan tentang soal yang berkaitan dengan hadis yang kita baca pada malam ini, yang mafhumnya, tidak akan berganjak kaki seorang anak Adam pada hari kiamat sehingga ditanya kepadanya 4 perkara. Ya, kita yakin bahawa hari kebangkitan nanti semua anak Adam ini, maksudlah saya, tuan-tuan semua, akan dihimpunkan di padang mahsyar. Akan dihimpunkan di padang mahsyar. Kita akan berada di sana tak tahulah berapa ribu tahun lamanya sebelum proses hisab itu bermula. Dan di sana nanti kaki-kaki anak Adam ini tidak boleh nak menapak, tidak boleh nak berganjak, sehingga selesai dipertanyakan 4 perkara. Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa umurnya dihabiskan. Umur, bahawa umur ni ialah amanah Allah. Umur ialah amanah Allah. Alhamdulillah kita masih lagi digunakan umur pada kita. Jadi umur yang ada pada kita ni sepatutnya dijadikan sebagai modal untuk kita menjana amal ibadah, amal bakti sebagai bekalan di hari yang abadi sana. Itu umur. Dan umur yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada manusia ni berbeza-beza, tak sama. Ada orang yang tak sempat lahir dah meninggal dunia, dalam kandungan dah meninggal. Ada yang baru lahir meninggal. Ada yang sempat melihat dunia beberapa hari, beberapa bulan, meninggal lepas tu. Jadi kita tak tahu, tidak ada seorang pun yang dapat menentukan berapa lama tempoh dia berada di atas muka bumi ini. Tak ada. Semua orang boleh sambut hari lahir, bagi kita tahu hari lahir kita, tapi tidak ada seorang pun yang sambut hari mati dia. Tak ada kan? Sebab tidak ada seorang yang tahu hari mati dia itu bila. Dan kehidupan manusia di atas dunia ni dia ada fasa-fasa. Ada fasa, ada peringkat-peringkat. Mula dilahirkan, kita jadi bayi, lepas tu jadi kanak-kanak, lepas tu jadi remaja, lepas tu jadi dewasa, menjadi orang tua. Kan? Itu fasa-fasa kehidupan. Haji Manan pun pernah jadi bayi, pernah jadi remaja, pernah jadi orang dewasa. Lah sekarang dah kira warga emas. Warga emas kan? Ke masih belia lagi? Tapi yang penting hati masih belia. Hati masih belia, alhamdulillah. Jadi proses itu memang dilalui oleh semua. Tak ada orang lahir-lahir umur tua, lepas tu makin lama makin muda dan akhirnya bayi. Tak ada. Tak ada. Dia akan melalui fasa-fasa kehidupan. Jadi setiap fasa kehidupan yang Allah beri pada kita itu akan ditanya, mana usia yang aku bagi pada kau, 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, untuk apa kau habiskan? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, apa Allah sebut dalam Quran? Sesungguhnya tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi maknanya seluruh kehidupan kita ni tidak ada pilihan lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni hamba. Kita ni hamba. Jadi sebagai seorang hamba, beribadahlah. Maknanya kita ikut apa Allah suruh. Hamba. Kan? Oh, tengok cerita Piramli kan, macam mana hamba orang suruhan kan.
Khadam khadam. Goyang loceng je. Ding 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 ding. Kan. Saya datang tuan. Khadam buat air. Khadam tolong picit badan aku. Tak ada mantah. Itu peranan hamba. Kalau hamba melawan tuan, biasanya tak lama lah tu. Jadi Allah akan tanya tentang umur kita, ke mana dihabiskan. Allah akan tanya waktu kita muda, yang kedua. Waktu umur muda, apa yang kita lakukan pada zaman muda? Semua orang pernah muda. Semua orang pernah muda. Dan orang muda ni memang Allah SWT jadikan masa itulah kemuncak kekuatan seorang manusia. Masa itulah pemikiran kita hebat. Masa itulah macam-macam kehendak kita nak capai. Sebab itulah yang terlibat dengan sukan-sukan ekstrim, sukan-sukan yang melibatkan tenaga, semua dimonopoli oleh orang-orang muda. Orang muda kan. Kan ni Lee Chong Wei pun dah bersara daripada badminton sebab dia rasa dia dah tua, tak muda lagi. Jadi kita orang tua ni sesuailah dengan aktiviti sukan orang tua kan. Setakat manjat-manjat gunung yang rendah-rendah tu okey lah kan. Nak suruh manjat gunung Everest rasa tak larat dah. Tak larat kan. Main futsal kecil-kecil dengan anak cucu tu boleh lah. Tapi kalau nak main bola sepak 45 minit mau berusung daripada padang tu. Betul kan? Dia umur muda, untuk apa dihabiskan? Dan Rasulullah SAW dia amat berbangga dengan orang-orang muda yang menghabiskan masa mudanya untuk agama Allah. Sebab itulah zaman Rasulullah, antara orang-orang muda dah yang banyak orang-orang muda yang berjuang mempertahankan agama Allah. Contohnya Sayyidina Ali waktu itu orang muda. Ya, ketika Rasulullah nak berhijrah, sanggup dia tidur kat tempat Rasulullah kan, gantikan tempat Rasulullah di pembandingan Rasulullah tu. Masa tu dia muda. Belasan tahun lagi. Mus'ab bin Umair. Itulah cerita nama Mus'ab bin Umair. Orang muda, orang kacak, orang handsome, jaga penampilan, pakaian berjenama. Kan? Tapi sanggup tinggalkan semua kemewahan dan kehebatan tu, berjuang bersama-sama dengan Rasulullah dan akhirnya syahid di medan Uhud. Mus'ab bin Umair, orang muda. Ammar bin Yasir juga orang muda. Ramai orang muda. Dan kalau kita baca sejarah perjuangan Ikhwanul Muslimin di Mesir, pimpinan Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, kebanyakan pengikut Ikhwan Muslimin ialah orang-orang muda. Orang-orang muda. Dan kita mengharapkan orang-orang muda inilah yang akan menyemarakkan kembali Islam pada akhir zaman ini, insya-Allah. Dan kita dapat melihat momentum ataupun gelombang perubahan dalam kalangan anak-anak muda untuk kembali kepada agama semakin hebat sekarang. Semakin hebat. Dan kita mengharapkan mereka inilah yang Rasulullah sebutkan pada akhir zaman nanti, sebelum berlakunya kiamat, Islam akan berkuasa sekali lagi dan mereka akan diketuai oleh golongan yang membawa panji-panji hitam dari negara sebelah timur. Timur ni makna timur kita lah, ya, timur jauh, bukan timur tengah. Timur tengah dia dah melalui zaman kegemilangan Islam dia. Ni hadis Rasulullah. Jadi Islam akhir zaman akan disemarakkan oleh golongan yang membawa panji-panji hitam dari negara timur. Kita harap negara-negara Kepulauan Melayu ni lah, insya-Allah. Jadi orang-orang muda kita berbangga, alhamdulillah saya mengucapkan tahniah pada sukarelawan MKPJ, orang-orang muda kita yang tidak terkesan dengan apa-apa perkara yang berlaku di luar sana, ya, dalam keadaan rakan-rakan sebaya mereka tengah lentang pukang dengan rempitnya, dengan lepaknya, macam-macam aktiviti yang tidak berfaedah. Mereka sentiasa bersama-sama kita untuk membangunkan agama Allah.
Ya, kita ucap tahniah lah kepada anak-anak muda kita, ya, sukarelawan MKPJ masa muda. Sebab mereka beranggapan muda hanya sekali. Sebenarnya dalam Islam muda 2 kali. Muda 2 kali, iaitu satu di dunia dan satu di syurga. Satu lagi di syurga, kalau masuk syurga lah, kan. Sebab di syurga tak ada orang tua. Lepas tu seorang wanita tua, ya, yang bertanya kepada Rasulullah, bila Rasulullah dalam kuliahnya menyebutkan bahawa di syurga hanya dihuni oleh orang-orang muda. Bila orang tua ni bertanya, ya Rasulullah, ya, kami ini macam mana, dah tua-tua ni tak layak nak masuk syurga, ya, memang orang tua tak layak masuk syurga. Menangis makcik tu. Rasulullah tersenyum. Bukan macam tu maksudnya, wahai ibu, sesungguhnya Allah SWT akan menjadikan penghuni syurga itu semua muda-muda, umur sebaya semua, tak ada orang tua. Dan di syurga kita tidak akan dipengaruhi oleh masa. Tak ada. Kalau katalah tahun ini umur 30, tahun depan umur 31, tak. Dia sentiasa 30, sentiasa 30. Sampai bila? Sampai bila-bila. Kan? Bahkan semakin muda, semakin menawan. Begitulah kan perempuan, ya, yang menjadi bidadari syurga, yang insya-Allah isteri kita akan menjadi ketua bidadari syurga. Jangan tukar. Dia akan menjadi ketua bidadari syurga. Kalau di dunia, kalau tahun ini umur dia katalah 55, tahun depan dah 56, dah tak, semakin tak cantik kan. Tapi di syurga dia akan sentiasa makin hari makin cantik, makin hari makin menawan, makin hari makin menggairahkan. Begitu. Itu di syurga. Dia tidak dimakan usia. Dah tidak ada pengaruh masa lagi di syurga. Dah tak perlu sembahyang, dah tak perlu zikir, dah tak perlu tahajud malam, dah tak ada. Hanya berehat-rehat saja di syurga tu, kan? Tak ada syurga, tak ada solat lagi dah. Yang diminta kita solat, pergi haji, bayar zakat, tu di dunia. Di syurga tak ada lah. Hanya tempat untuk bersenang lenang saja. Sampai bila? Sampai bila-bila. Tidak ada kesudahan, kekal abadi. Dan mudah-mudahan Allah SWT izinkan kita muda 2 kali di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang harta. Ni yang tentang harta. Tentang harta Allah akan tanya, dari mana dapat? Dari mana sumbernya? Halal ke tak halal? Dan harta juga akan ditanya, ke mana dibelanjakan? Ke mana dibelanjakan? Itu akan ditanya. Yang ini makan masa lama ni, tentang harta ni. Tentang harta ni, saya dah pernah sebut dulu bahawa setiap harta yang kita ada, ya, akan dihisap. Akan dihisap, kecuali yang kita gunakan. Ya, kecuali yang kita gunakan. Contohnya, kalau kita perlu sebuah kereta, ataupun mungkin 2 atau 3 buah kereta, memadailah untuk kita dan ahli keluarga kita guna. Tiba-tiba kita beli sampai 10 buah kereta, yang 7 tadi kan akan kena hisap. Yang kita guna tak akan kena. Yang tak akan kena hisap, yang kita gunakan ataupun yang orang hadiah pada kita, itu tak kena hisap. Contohnya, saya ada kain batik kat rumah tu lebih kurang dekat 100 helai kain batik, semua orang hadiah. Itu tak kena hisap. Kalau saya beli 100, semua kena hisap. Kalau saya beli tak pakai, itu akan kena hisap. Ini yang akan makan masa lama. Jadi soal harta ni, tuan-tuan dan puan, Rasulullah sebut tadi, kebimbangan Rasulullah, manusia akhir zaman ni tak kira daripada mana sumber harta yang dia dapat, sama ada yang halal atau yang haram, itu dia tak fikir dah. Itu yang amat membimbangkan Rasulullah. Dan kita juga seharusnya kena ambil berat perkara ini, sebab kesan daripada kita makan harta daripada sumber yang haram ini sangat berat. Sangat berat. Ya, ulama-ulama menyebutkan ada beberapa kesan apabila kita memakan harta daripada sumber yang haram. Sumber yang haram ni mungkin dari segi cara kita nak pakai harta itu, mungkin kita mencuri, mungkin kita menyamun, mungkin kita meragut, mungkin kita menipu. Itu sumber yang haram. Sumber yang haram. Daripada rasuah, itu pun haram.
Dan lebih malang lagi bila harta tu bukan sekadar kita bagi makan yang haram tadi tu untuk diri kita. Kita bagi makan untuk isteri kita, anak kita, cucu kita, semua makan benda yang haram. Jadi masalah tu akan berkait-kait. Jadi apabila seseorang itu makan daripada sumber yang haram, yang pertama yang akan berlaku ialah harta tu tak berkat. Harta tu tak berkat. Apa makna berkat? Apa makna umur yang berkat? Umur yang berkat maknanya umur yang Allah bagi pada kita, dan kita habiskan umur kita untuk beribadah pada Allah SWT sesuai dengan tanggungjawab yang Allah dah tetapkan pada kita. Itu umur yang berkat. Kalau umur yang tak berkat, Allah bagi umur panjang tapi tak diisi dengan tugas sebagai hamba Allah, tak jalan, sembahyang tak ada, tak kisah, bulan puasa tak puasa, dah cukup duit dia tak pergi haji, lalu saja Mekah tu sampai ke Paris, kan? Itu umur tak berkat. Tak berkat. Sekarang ni harta yang tak berkat. Harta yang tak berkat ialah harta yang kita ada dan tak dapat digunakan harta itu untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat kita gunakan harta itu untuk bersedekah. Tak ada nak bersedekah, tak terniat pun nak bersedekah dengan harta. Duit banyak, gaji besar, tapi tak terdorong untuk bersedekah walaupun RM1. Seperti kempen kita RM1 untuk setiap waktu solat. Tak berkat. Tak ada nak keluar zakat. Tak ada nak keluar zakat. Fitrah yang RM7 pun tak keluar. Pun tak keluar. Tambah pula PKP tu, tak bayar zakat. Amil tak ada. Amil tak ada, tak payah bayar zakat. Padahal kita dah diarahkan supaya bayar zakat fitrah melalui online, kan. Amil tak ada, tak payah zakat. RM7 tu. Itu makna harta tak berkat. Banyak dapat, tapi tak dapat dimanfaatkan untuk agama Allah. Apatah lagi kalau yang kita simpan. Ya tuan-tuan, kena cek balik simpanan kita adakah dah keluar zakat atau tidak. Ya, sekarang ni nisab untuk zakat simpanan 14,000. 14,000 dah wajib keluar zakat. Ya. 1.25%. Ya, berapa ratus je kalau 1.25% daripada 14,000 itu wajib dikeluarkan zakat. Wajib dikeluarkan zakat. Harta tak berkat. Yang kedua, hati gelap. Hati gelap dan malas nak beribadah. Hati kesan daripada makan daripada sumber harta yang haram. Hati gelap. Hati gelap ni maknanya nak buat kebaikan memang nak dengar kuliah tidaklah. Nak pergi berjemaah tidaklah, langsunglah. Nak buat kebajikan dan sebagainya memang jauhlah. Gelap hati. Beribadah pun malas. Malas beribadah. Jadi sebab itulah Rasulullah kata kalau kita nak mengukur sejauh mana kita ini ada sifat munafik atau tidak, tengok solat isyak dan solat subuh. Macam mana keadaan kita ketika dipanggil untuk solat isyak dan solat subuh. Tak ramai orang boleh buat dua solat ni. Sebab tu Allah SWT bagi ganjaran yang sangat besar untuk mereka yang dapat melaksanakan solat isyak berjamaah, seolah-olah beribadah separuh malam. Siapa yang dapat melaksanakan solat subuh berjamaah, seolah beribadah sepanjang malam. Tapi kalau orang-orang yang ada sifat munafik dalam hati dia, dua solat ni yang paling berat sekali. Paling berat sekali. Kan? Tambah pula waktu subuh. Hujan pula tu. Kan? Lagi parah. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, daripada sumber harta yang haram ni juga dia akan mempengaruhi tingkah laku anak kita. Saya belajar psikologi tuan-tuan. Jadi antara faktor yang mempengaruhi perlakuan, perwatakan, karakter anak-anak ni ialah melalui pemakanan. Makan banyak benda-benda yang subahat dan haram, dia tengok budak ni akan membesar dengan degil dia, dengan tak dengar katanya, malas beribadahnya.
Itu kesan daripada makanan. Pemakanan. Ya, pemakanan dia akan membentuk hati. Hati akan membentuk perlakuan. Itu dari segi psikologi. Ya, jadi sebab itu hati-hati bila kita memberi makan anak cucu kita daripada sumber-sumber yang tidak jelas. Kan ini kan banyak makanan-makanan segera kan. Kita pun kadang-kadang boleh sekali-sekala tak ada masalah, tapi kalau boleh menimbulkan subahat dan sebagainya, elok jangan diamalkan sebab dia akan mempengaruhi perwatakan mereka. Kemudian yang ketiga, hasil daripada makan harta yang haram ini, doa tidak makbul. Doa tidak akan dimakbulkan. Mafhum hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim, seseorang yang makan harta yang haram, makan yang haram, minum yang haram, dan pakai pakaian daripada sumber yang haram, bagaimanakah Allah nak makbulkan doa mereka? Kata Rasulullah, maknanya tak makbullah doa. Makan yang haram, minum yang haram, pakai pakaian yang haram, doa minta ya Allah, minta itu, minta ini, memang Allah tak akan makbulkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, daripada makan daripada sumber yang haram ini, Allah janjikan siksaan api neraka lah. Hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabatat minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, fannaru aula bih, maka api neraka lah yang lebih layak baginya. Ini kena hati-hati daripada sumber yang haram. Jadi macam mana pula kalau contohlah anak-anak kita atau kita sendiri bekerja dalam syarikat atau kedai atau premis yang ada dalamnya ada jual benda haram dan jual benda haram. Contohnya dalam satu premis tu ada jual arak, yang lain yang halal pun ada jual juga. Macam mana tu? Macam mana pendapatan kita? Ya, dalam hal ini ulama telah membahaskan bahawa orang yang bekerja dalam situasi itu pendapatannya, gajinya tidaklah haram, sebab dia kena qasadkan bahawa yang didapat tu ialah hasil jualan benda-benda yang halal, bukan yang haram. Ya, kan ada premis-premis kita ni yang dia punya syarat dia mesti nak kena jual arak kan, mesti nak kena jual arak. Jadi gaji dia boleh terima, tak ada masalah. Macamlah orang kerja bank, tuan kita kerja bank contoh. Bank dia ada sistem konvensional yang ada riba tu haram, dan ada sistem Islamik yang dia mengambil sistem dia bukan riba, dia keuntungan, profit, hibah. Jadi adakah bila kita bekerja dalam bank yang ada sistem yang tidak Islami, maknanya yang mengambil sistem riba tu kita haram kita makan gaji dengan? Tidak. Sebab kita kena qasadkan bahawa kita menerima gaji itu daripada urus niaga yang halal, daripada bank itu. Sebab dia ada sistem Islami. Kita niatkan bahawa kita terima gaji daripada yang itu. Ini ulama' dah membahaskan, boleh tuan-tuan boleh rujuk dalam fatwa mufti wilayah persekutuan, ada dibahaskan tentang perkara ni ya. Jangan ramai-ramai pula bakat, oh tak boleh ni sumber yang haram, masing-masing berhenti kerja bank ya, berhenti kerja Giant, bahasa ada juara dan sebagai contoh lah, berhenti kerja 7E, tak boleh macam tu. Kalau macam tu dekat pasar besar Seremban tu pun ada bagian yang jual daging lembu, ada yang jual daging babi pun ada kan. Takkanlah kita nak hukumkan bahawa pendapatan jualan di pasar besar Seremban tu semua haram. Tak. Pasal kita tak jual daging babi, itu bagian lain walaupun duduk satu bangunan yang sama. Jadi kesimpulannya pendapatan itu adalah halal. Ya, adalah halal. Cumanya yang tidak dapat dimaafkan ialah apabila berlaku urus niaga, katalah dia jaga kaunter dan ada satu customer dia beli arak kan, dan dia menguruskan dari segi pengambilan bayaran, masa tu dia memang tak boleh nak elak, mana dia bersubahat dengan perkara yang haram masa itu.
Sebab arak ni kan dia ada 10 perkara yang berkaitan dengan dia kan. Yang tukang beli, yang tukang minum, yang tukang bawa, yang tukang bayar, yang tukang yang apa ni kirim untuk bayar. Dia ada 10 perkara yang terlibat dengan pengharaman arak tu. Jadi yang dalam keadaan itu kena bertaubat banyak-banyaklah. Bertaubat banyak-banyaklah. Kalau ada contohnya ada staf lain yang bukan Islam, ada orang yang beli contohnya yang tidak halal tadi, mintalah tolong uruskan ni kan. Kawan yang bukan Islam tadi. Maknanya kita selamatlah. Kita selamatlah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, sebenarnya hadis ini mengingatkan kepada kita supaya kita lebih berhati-hati untuk kita memastikan bahawa sumber yang kita perolehi untuk kita makan hari-hari, untuk kita gunakan hari-hari adalah datang daripada sumber yang halal. Sumber yang halal. Dan kita kalau boleh elakkan daripada perkara-perkara yang syubhat ni, sebab Rasulullah kata bila kita melazimi perkara-perkara yang syubhat, akhirnya kita akan mudah terjebak dalam perkara yang haram. Contohnya produk makanan sekarang ni banyak dah kita produk-produk muslim. Utamakanlah belilah produk-produk muslim, dah ada orang muslim yang buat kan. Tapi kalau tidak produk muslim pun sekampungnya logo halal Jakim tu walaupun dikeluarkan oleh syarikat bukan Islam, logo halal Jakim tu maknanya dah dipertanggungjawabkan oleh pihak Jakim bahawa makanan itu adalah halal. Itu tak ada masalah maknanya kita tidak akan dipertanggungjawabkan sebab ada pihak yang telah memperakukan kehalalan produk itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, saya rasa sekadar itu saja perkongsian yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Semoga Allah SWT sentiasa memberikan pimpinan hidayah taufik yang berterusan kepada kita menjadi hamba Allah dan khalifah Allah yang terbaik di atas muka bumi ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka 'amalan salihan wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.